Hai semua, selamat sejahtera. So, bersama saya lagi dalam Pendidikan Moral tingkatan 5 dan topik kita hari ini adalah di unit 4 iaitu penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Okey, jadi untuk itu semua pelajar bolehlah buka buku teks masing-masing di muka surat 44 sehingga muka surat 49. Okey, so kita mulakan dahulu dengan objektif pembelajaran bagi topik ini. So yang pertama, pelajar dapat menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi kesejahteraan sejagat. Kemudiannya boleh mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Dan pelajar boleh menghuraikan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Kemudiannya, pelajar mampu mencerahkan implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Pelajar boleh mengekspresikan perasaan apabila menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Dan terakhir, pelajar dapat menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat dalam kehidupan harian demi kesejahteraan sejagat. Jadi sebagai permulaan topik unit 4 ini, kita akan lihat pada persoalan topik dan juga cadangan nilai. Jadi persoalan topik untuk unit ini adalah, adakah setiap maklumat yang diterima wajar ditularkan? Adakah setiap information, setiap apa saja bentuk informasi yang anda terima harus disebarkan kepada umum? Okey, jadi jika tak pasti, jangan kongsi. Kita lihat pula pada cadangan nilai. Nilai pertama adalah nilai rasional. Nilai kedua, nilai kejujuran. Nilai ketiga, nilai berdikari. Nilai keempat, nilai kebebasan. Dan nilai yang terakhir adalah nilai hormat. Sekarang kita pergi pula kepada konsep. Apakah yang dikatakan tentang penggunaan sumber dan juga penyebaran maklumat? Okey, semua pelajar, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat ini mestilah berdasarkan kepada peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Bermaksud apa sahaja tindakan kita untuk sebarkan sumber, sebarkan information kepada umum, mesti ada pematuhan undang-undang yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Contohnya daripada pihak polis ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Jadi, penyebaran maklumat yang sahih ini ianya dapat menjamin kesejahteraan sejagat, ya. Kita kena sebarkan maklumat yang betul. Bila kita sebarkan maklumat yang betul, maka informasi itu akan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Dan setiap individu perlulah memastikan maklumat yang diterima itu dan hendak disebarkan kepada umum merupakan maklumat yang sahih. Okey, yang sahih ni maksud dia betul, yang true, ya. Dan sumber tersebut mestilah diperolehi daripada organisasi yang betul lah, yang boleh dipercayai oleh semua orang. Jadi kita lihat pula apakah contoh sumber dan juga maklumat yang sahih. Okey, contoh pertama bagi sumber dan maklumat yang sahih ini, semua masyarakat boleh mendapatkan sumber daripada laporan penyelidikan. Maksudnya apa sahaja penyelidikan yang telah diterbitkan, ya, melalui laporan seperti jurnal, artikel dan juga tesis, itu bermaksud laporan yang sahih. Maksudnya mereka telah kaji sesuatu isu, sesuatu topik, dan itu adalah kepakaran mereka, maka sumber yang kita perolehi daripada bahan-bahan tersebut kita boleh percaya. Kedua adalah daripada surat edaran kerajaan dan surat perkeliling daripada pihak kerajaan. Bermakna apa saja isu, contoh berkaitan tentang sesuatu dasar kerajaan, ya, maklumat yang perlu diterima ataupun dipercayai adalah maklumat yang sahih daripada sesuatu kementerian, sesuatu jabatan kerajaan. Jadi, surat edaran kerajaan dan juga surat perkeliling inilah yang perlu dijadikan rujukan oleh masyarakat sebelum melakukan sesuatu tindakan. Okey?
Kemudiannya, sumber dan maklumat yang sahih adalah daripada kitab. Kitab ni bukulah ya, ataupun kitab keagamaan pun boleh diterima macam Al-Quran ataupun Tripitaka dan sebagainya. Kemudiannya kita juga boleh dapatkan maklumat daripada buku ilmiah dan seterusnya daripada buku teks. Sebab sumber-sumber ini selalunya telah dikaji, ya, telah diterima daripada sumber primer, kemudian diolah mengikut kesesuaian lah untuk disebarkan menjadi maklumat yang betul kepada umum. Kemudiannya, sumber maklumat yang seterusnya adalah daripada laman sesawang yang diiktiraf. Bermakna, sumber maklumat ini bukan sahaja boleh diterima melalui bacaan buku, ya, melalui kitab dan sebagainya, tetapi juga kita boleh memperolehi maklumat di atas talian, bermaksud online lah. Okay? Dan kalau kita nak tahu sesuatu isu, kita layari website yang terlibat. Contoh, awak nak tahu tentang COVID-19. Okay? So, laman sesawang yang boleh awak percayai adalah laman sesawang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Facebook khas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan daripada any blogger, okay, bukan daripada website yang kita sendiri tak tahu adakah penulis artikel dalam website tersebut betul ataupun orang yang terlibat dalam sesuatu isu. Kemudiannya, kita juga boleh dapatkan maklumat yang betul daripada individu dan juga pihak berautoriti. Maksudnya individu yang terlibat, ya, individu yang in charge any case. Okay? Dan individu inilah yang berhak untuk menyatakan tentang sesuatu isu. Kemudiannya, sumber yang lain kita boleh dapati adalah daripada ensiklopedia. Okay? Ensiklopedia ni dia macam kamus bergambar. So, contoh kamus gambar virus. So, ada tepi tu akan ada maklumat lah, sedikit maklumat yang menerangkan tentang gambar tersebut. So, itu ensiklopedia. Ya, inilah sumber-sumber yang awak boleh dapat, yang awak boleh percayai daripada bahan-bahan yang lain di luar. Okey, sebagai info tambahan, maklumat palsu merupakan maklumat yang disebarkan tanpa ada kesahihan. Maksudnya tak tahu betul ke tidak dan tak ada pun bukti yang sah menunjukkan sesuatu isu itu betul. Ya, jika tidak dibendung perkara ini, maka penyebaran perkara-perkara yang palsu ataupun maklumat palsu ini akan mendatangkan kesan negatif lah kepada masyarakat. Okey, sebab tu kita kena cari, kita kena perolehi sumber dan maklumat yang sahih. Okey, kemudiannya kita lihat pula tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Okey, jadi pelbagai kaedah, ya, yang membolehkan maklumat itu disampaikan dengan cepat dan tepat kepada setiap individu. Tetapi kita tak boleh menggunakan sumber yang ada itu dengan sewenang-wenangnya dan menyebarkan maklumat yang diperolehi tanpa ada pengesahan daripada pihak berkaitan. Macam saya beritahu tadi, kalau tiba-tiba awak ada jiran katanya positif COVID-19, awak dengar daripada jiran sebelah. So, tak semestinya berita yang awak terima itu adalah betul kerana dia bukan, jiran awak tu bukan orang yang in charge. Jadi, kemungkinan sumber yang diterima itu adalah palsu, adalah tidak sahih lah, tidak betul. Jadi, kita lihat apakah cara untuk menggunakan sumber dengan betul. Kemudian kita lihat apakah cara bagaimana menyebarkan maklumat yang betul ini demi mencapai kesejahteraan sejagat. Jadi, kita lihat dahulu tata cara menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Cara pertama adalah memastikan sesuatu maklumat adalah tepat. Ya. Kedua, dapatkan pengesahan daripada pihak berkaitan. Ketiga, nyatakan sumber rujukan daripada mana. Keempat, sebarkan maklumat dan berita yang tidak menyentuh isu sensitif. Okay. Yang kelima, elakkan daripada memuatnai isu negatif, kurang sopan ataupun pornografi melalui laman sosial. Maksudnya, pornografi ni macam lucah lah, bahan-bahan lucah lah ke dalam laman sosial. Tak kisahlah sama ada you ada Facebook, Instagram, TikTok. Okay? So, elakkan memuatnai perkara-perkara yang negatif. Okay. Keenam,
elakkan daripada membuat serangan peribadi kepada pihak lain. Ketujuh, tidak memanipulasi suatu isu untuk kepentingan sendiri. Ke-8, tidak menokok tambah atau sesuatu maklumat ini, okey, maksudnya tidak tambah-tambah lah, tidak mereka-reka cerita maklumat ataupun isu kandungan tentang sesuatu isu lah, ya. Ke-9, tidak menggodam atau mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain. Maksudnya you dapat info, you ambil info dia untuk kepentingan diri you. Okey? Dan yang terakhir, tidak mencetak dan memplagiat bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Ya, tak boleh cetak, tak boleh ambil idea orang, tak boleh ambil isi orang, laman website orang, you ubah, you create as a you punya blog, as a you punya website, tak boleh, ya. Itu adalah menjadi satu kesalahan. Jadi kita lihat pula kepada penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang dilihat boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Okey, so yang pertama adalah jika apa? Jika sumber tersebut menyentuh isu sensitif yang boleh menggugatkan perpaduan. Kita kena faham negara kita merupakan negara multicultural. Bila saya sebut negara multicultural, negara yang mempunyai pelbagai bahasa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Jadi ini kalau you sentuh berkaitan perkara tersebut, maka ianya boleh mencetuskanlah perpaduan, pergaduhan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi apakah yang dilihat adalah jika memberikan pandangan tanpa batasan, tanpa limitation. You nak cakap apa, you tibai semua. Itu salah lah. Kita kena lihat pada isu sensitif bagi masyarakat negara kita. Kedua, menokok tambah maklumat yang diberikan sehingga boleh menimbulkan konflik perkauman. Ini adalah salah, ya. Kita lihat yang kedua, menggodam dan menyebarkan maklumat sulit. Ini selalunya jadi kalau kita dalam human resource, ya. So you dapat information daripada you punya client. So itu adalah simpanan untuk syarikat you, untuk company you. You tak boleh ambil maklumat klien dan kemudiannya menyebarkan kepada pihak yang ketiga. Okey, jika sebar maksudnya you telah menyebarkan maklumat sulit ataupun godam website orang. Ya, kadang-kadang kita lihat bila godam ni, website yang telah digodam seperti dalam paparan you akan nampak 404. Okey, ada masalah dari segi website tersebut, maksudnya website dia telah digodam, telah diceroboh lah. So antaranya adalah menceroboh maklumat untuk kepentingan peribadi, kemudiannya mencipta akaun dan identiti palsu. Okey, contohnya you tak puas hati dengan orang, you create website Facebook sendiri, guna nama orang lain, guna gambar orang lain. Itu adalah tindakan yang salah. Okey, kemudiannya menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat, di mana maklumat yang disampaikan ini tidak dijamin kesahihannya, tak tahu pun betul ke tak betul. Kemudiannya menyebar maklumat tanpa kebenaran. You dah tahu sesuatu maklumat tu, tapi tunggulah dahulu sehingga pihak tersebut sebarkan, pihak tersebut war-warkan, baru kita apply ataupun kita forward lah benda tu jika mendapat kebenaran, ya. Kemudiannya memfitnah dan memburuk-burukkan pihak lain. Ini salah. Kerana kita lihat paling banyak macam ni lah, kita selalu fitnah, kita selalu cerita-cerita tentang orang. Okey, di mana menularkan fitnah dan kata-kata negatif dalam masyarakat, kemudiannya menulis komen negatif dalam media sosial. Dan yang terakhir adalah penyelewengan data dan juga maklumat. Maksudnya seleweng lah, salah guna data, ya, dan juga maklumat. Di mana kita lihat seseorang itu akan mengeksploitasi maklumat individu atau organisasi demi kepentingan diri sendiri. Contohlah dia jual produk lain. Okey, dia nak untung lebih, dia ambil maklumat klien tadi, sebarkan kepada pihak ketiga. So yang dapat untung siapa? Dapat untung dia. So salah, ya. Kemudiannya dalam penyelewengan data dan juga maklumat ini adalah di mana seseorang itu mencerobohkan maklumat penting individu ataupun organisasi. Okey, itu adalah tindakan yang salah. Jadi, kita lihat pula apakah implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan kesejahteraan sejagat. Okey, kita lihat ada kesan, ya, jika kita salah guna sumber. Okey. Yang pertama adalah kepada diri sendiri.
Okey, di mana bila kita salah guna sumber ni, ianya akan menjatuhkan image. Okay, image siapa? Image kita lah. Sebab kita dah salah guna sumber, kita pula sebarkan maklumat yang salah, maka ianya akan menjatuhkan image dan reputasi diri. Kemudiannya, ianya juga akan terdedah kepada ancaman keselamatan diri. Ya, terutama macam you dah buat salah, kemudiannya you pergi sebarkan maklumat orang dan orang tu pula tak puas hati, buat report dan beri surat ancaman kepada awak, maka ianya akan mendedahkan diri awak kepada ancaman keselamatan. Okey. Kemudiannya, mencetuskan konflik diri dan pertengkaran. Okey, ianya akan menjadikan satu masalah besarlah kepada diri kita dan boleh menyebabkan pertengkaran antara diri kita dengan masyarakat lain, dengan pekerja lain, dengan majikan. Okey, itu lebih skop yang lebih besar. Kita lihat pula implikasi kepada masyarakat. Apa jadi kepada masyarakat jika terima berita palsu? Jika sebarkan berita palsu. So, yang pertama adalah terpengaruh dengan budaya negatif. Okey. Kedua, menggugat perpaduan dan ketenteraman awam. Ya. Dan yang ketiga, menimbulkan konflik dalam masyarakat. Okey. Kesan yang ketiga adalah kepada negara. Ini paling besar. Ya, bila melibatkan negara adalah paling besar. So, yang pertama, risiko keselamatan dan juga kebocoran maklumat sulit, menjejaskan imej dan juga reputasi negara, dan terakhir, kesejahteraan negara akan tergugat. Kita pergi kepada kesimpulan yang terakhir sekali. Jadi, apa yang patut buat adalah masyarakat itu sendiri perlu tahu macam mana penggunaan sumber dan juga penyebaran maklumat dengan betul, dengan tepat. Kedua, setiap individu ini bertanggungjawab untuk gunakan sumber maklumat ini secara berhemah, secara betul dengan menghayati serta mengamalkan nilai rasional. Okey, nilai rasional boleh berfikir kan secara bijak dan kejujuran serta tidak menyalahi undang-undang yang sedia ada. Sebarkan bila benda itu betul. Sebarkan bila benda itu tepat daripada sumber yang boleh dipercayai. So, yang terakhir, kehidupan akan menjadi lebih tenang, aman dan sejahtera sekiranya kita menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat yang sahih. Okey, so setakat itu saja penerangan saya untuk unit 4. So, please stay safe, stay at home, jaga diri baik-baik. Bye. Jumpa lagi.